Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 26 Januari bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Kutipan hasil Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM tahun lalu mencecah 42.5 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia melepasi sasaran awal 40 bilion ringgit yang ditetapkan Kementerian Kewangan. Jelasnya kejayaan itu menunjukkan keunggulan sektor penguatkuasaan JKDM. Dalam ucapannya ketika merasmikan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-40 di Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan, Perdana Menteri berkata walaupun negara masih berdepan ketidaktentuan global khasnya ancaman pandemik COVID-19 serta bencana alam, jabatan itu menunjukkan prestasi kecemerlangan. Cita saya umumkan di sini bahawa kutipan hasil Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi tahun 2021 adalah mencecah 42.50 bilion ringgit. Melepasi sasaran awal 40 bilion ringgit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Selain kejayaan kutipan hasil, tahun 2021 juga telah menyerlahkan keunggulan sektor penguatkuasaan JKDM apabila berjaya menumpaskan kartel pengedaran dadah antarabangsa dengan rampasan dadah seberat 16 tan bernilai 5.2 bilion. Kalau ucapan tanya dan terima kasih saya zahirkan kepada seluruh pegawai dan anggota JKDM di atas kejayaan cemerlang yang diraih. Berita seterusnya, majoriti kepimpinan Barisan Nasional BN di semua peringkat termasuk di akar umbi lebih selesa jika komponen itu bergerak solo tanpa PAS bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya akan mengkaji dengan teliti tentang sebarang kemungkinan mengenai kerjasama itu. Muhammad berkata apa jua keputusan yang akan ditentukan nanti sudah pasti ia adalah demi kebaikan BN. Kita akan lihat dengan teliti, kita akan kaji dengan teliti, tapi buat masa ini majoriti daripada kepimpinan di semua peringkat bahagian akar umbi mahukan supaya Barisan Nasional berseorangan di dalam pilihan raya ini. Tetapi walau bagaimanapun peringkat pemimpin tertinggi akan meneliti dengan sebaik-baiknya. Ya, sebelum apa jua keputusan yang nak dibuat supaya apa yang diputuskan itu nanti semata-mata akan mendatangkan kebaikan kepada BN lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Perjumpaan Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersama parti komponen BN Johor di bangunan UMNO Johor siang tadi. Semalam, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata partinya tidak berpuas hati dengan tawaran 4 kerusi sahaja oleh UMNO. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata PAS berhasrat untuk mendapatkan kesemua kerusi yang gagal dimenangi UMNO pada pilihan raya umum ke-14. Terdahulu dalam pertemuan yang sama, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN memberi amanat yang komponen parti itu perlu menang besar pada PRN Johor sebagai isyarat kebangkitan untuk terus mengemudi pentadbiran negara. Timbalan Presiden UMNO merangkap Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia antara inti parti dan mesej utama yang disampaikan dalam pertemuan pagi tadi. Pagi ini merupakan perjumpaan pengerusi Barisan Nasional Malaysia bersama-sama dengan kepimpinan Barisan Nasional Negeri Johor iaitu UMNO, MCA, MIC dan juga PBRS juga rakan kita ada diwakil dari Timbalan Presidennya dan juga rakan-rakan Friends of BN. Ini sebagai permulaan kepada persiapan Barisan Nasional untuk menyiapkan jentera untuk menghadapi pilihan raya negeri
Johor yang akan diadakan tarikhnya yang akan ditentukan oleh SPR tak lama lagi. Jadi perjumpaan pagi ini merupakan perjumpaan ampah mesra dan juga perjumpaan untuk memberi semangat kepada jentera. Seterusnya merupakan soft launch untuk kita menggerakkan jentera Parti Barisan Nasional untuk menghadapi PRN Negeri Johor. Jadi kata-kata semangat yang diberikan oleh Yang Amat Presiden ataupun pengurusi barisan dengan semangat prakata aluan yang disampaikan oleh pengurusi BN Negeri Johor Yang Amat Berhormat Datuk Hasni. Muhammad berkata Presiden Parti turut menekankan supaya gerak kerja jentera parti lebih berfokus supaya sebarang kekeliruan tidak timbul. Bagaimanapun, Ahmad Zahid meninggalkan perkarangan bangunan UMNO Johor selepas pertemuan bersama komponen BN berakhir. Berikutan difahamkan akan menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tengah hari tadi. Berita berikutnya. Sekitar 11,000 anggota dan pegawai polis Diraja Malaysia PDRM akan ditugaskan mengawal keselamatan dan kelancaran pilihan raya negeri PRN Johor. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, jumlah itu termasuk anggota dan pegawai bantuan di Pohon daripada Bukit Aman yang turut digerakkan untuk membantu. Akan berjalan lancar meskipun diadakan dalam tempoh pandemik COVID-19. Beliau berkata pihaknya akan memastikan orang ramai dapat keluar mengundi tanpa sebarang halangan dan gangguan. Pada 22 Januari lalu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menandatangani watikah pembubaran Dun Johor selepas menerima menghadap Menteri Besar Datuk Insinyur Hasni Mohamad. Sementara itu, menyentuh mengenai kes gangguan seksual membabitkan salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor, Kamaruzaman memaklumkan kertas siasatan telah dilengkapkan. Jelasnya, ia diserahkan kepada bahagian perundangan polis Diraja Malaysia PDRM pada minggu lepas untuk tindakan lanjut. Menurut Kamaruzaman, 11 individu telah memberikan keterangan membabitkan kes itu termasuk Adun dan wanita tersebut. Pada 17 Januari lepas, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Hussein Zamora berkata pihaknya menerima laporan polis daripada wanita berusia 26 tahun itu di Balai Polis Kota Tinggi. Laporan polis mengenai kes itu turut tular di media sosial dan wanita berkenaan mendakwa telah beberapa kali diganggu secara seksual oleh Adun terbabit. Bagaimanapun, menerusi kenyataan baru-baru ini, dia menafikan dakwaan itu dan menyatakan ia adalah satu fitnah, konspirasi politik serta cubaan untuk menjatuhkan maruah beliau sebagai ahli politik. Seterusnya, polis berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah yang didalangi 4 individu termasuk sepasang suami isteri dalam serbuan di sekitar seberang perai utara dan seberang perai tengah di Pulau Pinang. Serbuan selama 2 hari bermula 20 Januari lalu turut melibatkan rampasan pelbagai jenis dadah dan sitaan barang bernilai 3.3 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata keempat-empat suspek berusia lingkungan 30 hingga 43 tahun didapati terlibat dalam pengedaran dadah jenis syabu, ketamin dan eramin 5 bagi pasaran tempatan. Jelas beliau, hasil siasatan juga mendapati mereka bergiat aktif sejak awal tahun lalu. Katanya tangkapan pertama membabitkan seorang lelaki berusia 43 tahun yang juga pemilik bengkel besi di Bukit Minyak, Bukit Mertajam, dan pemeriksaan membawa kepada penemuan 3 bungkusan teh Cina berisi syabu seberat 3.1 kilogram bernilai RM113,832. Berpandukan maklumat suspek, satu lagi serbuan dibuat kemudian menahan isterinya berusia 30 tahun selain merampas 20 bungkusan teh Cina disyaki syabu seberat 20.8 kilogram bernilai RM748,800. Turut dirampas 2 bungkusan plastik mengandungi 49 paket plastik Lucina mengandungi 1.2 kilogram ketamin bernilai RM70,895 serta 58,750 biji eramin 5 bernilai RM881,250.
Menurut Muhammad Syuhaili, susulan itu pihaknya berjaya menahan 2 lelaki yang dipercayai ahli sindiket di sekitar Butterworth. Tambah beliau, dalam serbuan sama polis turut menyita 8 kenderaan pelbagai jenis, barang kemas, wang tunai dan wang dalam akaun dengan jumlah keseluruhan 1.31 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif CEO sebuah syarikat penyedia perkhidmatan kandungan komunikasi didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 26 pertuduhan memberi suapan kepada seorang pegawai perkhidmatan syarikat telekomunikasi berjumlah RM90,000 antara 2014 hingga 2016. Tertuduh Lim Eng Hong, 46 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua 26 pertuduhan yang dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Ia sebagai upah dan balasan kerana memberi maklumat aduan pelanggan syarikat telekomunikasi bagi syarikat Elite Entertainment Sendirian Berhad daripada portal sistem perkhidmatan pengurusan pelanggan syarikat telekomunikasi terbabit. Pertuduhan terhadap Eng Hong dibuat mengikut Seksyen 16-B-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000. Mahkamah menetapkan 23 Februari depan sebagai tarikh sebutan kes. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.